so intense. The way you work that body, I'm so convinced. Make me throw my players card away. I never knew that just one girl could satisfy. Wake my soul from deep inside. I'm alive, I'm alive. I was like this, not now I'm like that. I was off road, not now I'm on track. Always trying to talk, but you're bringing me back. You're rising up to start a revolution in me. A revolution in me. I feel there's something moving in me. A revolution. You start a revolution. To the strike of a match, to the bomb, blowing me up. A revolution. I can feel your attack taking on all of your love. A revolution. Cause you're turning my world and I just can't stop. The revolution. You start a revolution. White flag is up, surrendering my all to you. Baik, dah tekan A. On. Dah tekan tengok D. Oh, tekan lagi sekali. Baik, kita tengok kamu tolong bawa telefon ni pergi jauh-jauh. Kamu try off tengok, boleh dah nah. Bila kita gunakan kawalan jauh. Ni nama dia mekatronik, kipas mekatronik kawalan jauh. Okey, off. On. Off. On. Seronok kan tu? Faham tak? Seronok. Okey, kan anak semua duduk, kita duduk keliling ni, seronok ni no. Seronok tak ni? Faham tak? Baik. Yang ni kita panggil alat pencegah kebakaran. Saya bukan boleh seronok-seronok terus buat. Saya kena buat lakaran blok dia dulu. Apa tujuan kita nak lakaran blok? Saya nak satu daripadanya dia mesti ada penderia. Yang ni nama dia penderia suhu. Tis kita sekarang ni ada dekat sini. Panas, dia akan mengeluarkan bunyi. Saya panjangkan. Hari ni saya nak tengok dia berfungsi tak? Kalau saya nak suruh kamu buat penambahbaikan, alat ni nak guna untuk apa yang paling bagus? Mencegah kebakaran. Okey, dekat selain benda tu kita nak buat penambahbaikan ni. Nak jadikan dia sebagai coding yang sama, fungsi yang lain. Nak buat apa? Tu ayam tu kalau dia tak libat ayat. Saya nak cerita pasal suhu. kalau orang masuk rumah Kalau orang masuk rumah dia bunyi, maksud dia kita kena ubah sensor lain. Tapi kalau saya nak buat pakai sensor yang sama, tapi fungsi dia lain. Agak-agak saya nak buat. Bawah asap kita kena pakai sensor lain lah. kalau susu dia meningkat Kalau suhu dia meningkat lah. panas. Tak apalah kamu belum belajar macam mana nak memikir cara kebat. Kemahiran berfikir ada tinggi. Baik, saya nak buat alat menguji demam. Betul tak? Bila demam ya, badan saya panas, saya ada berbunyi wiu. Tak payah buat. Agak-agak. Dia macam wire ni. Ni buat terang. Yang ni adalah projek mekatronik yang kedua. Nama projek ini adalah kunci kawalan jauh menggunakan smartphone. Tekan, cuba kamu tekan A1. Okey. Buka pintu. Buka pintu boleh tak? Tak. Tak boleh. Menunjukkan pintu kita telah dikunci. Boleh faham tak? Boleh. Okey, tekan pula B2. Baik, tengok pintu boleh buka dah? Boleh. Tutup balik. Tekan B1. Nak buka, tekan apa buka? B2. Okey, B2. Jadi bila kita buka, merah menandakan pintu kita tidak kunci. Cuba tarik tengok pintu. Okey, tutup pintu. Buka pintu.
Tutup pintu. Baik. Cuba kita tekan button tu balik jadi warna hijau, kita kuncikan dia. Baik, buka pintu. Goyang-goyang. Tak boleh buka? Baik. Jadi kita tengok kita buat projek ni, tujuannya di luar rumah kita tidak ada mangga, tidak ada tempat kunci. Jadi kalau pencuri nak masuk, dia tahu tak kata kita ada ke tak ada? Tak ada. Tahu. Dia tak tahu. Jadi pencuri ni dia pandai. Dia tengok bila ada mangga, dia tahu dah penghuni ada. Okey? Itu. Nama apa ni? Servo motor. Baik, servo motor. Fungsi servo motor dia boleh bergerak 90 darjah. Cuba kamu tekan tengok, kita tengok pergerakan servo dia. Okey, tekan, dia naik. Tekan lagi, dia turun. Baik, kamu tengok punca di sini ni. Tekan bagi dia naik balik. Nampak dia naik. Dia duduk sini, dia turun di sini. Maksud dia buka, kita bagi arahan dia adalah 90 darjah. Ini adalah automatic wiper yang senang dibuat dekat rumah. Ini adalah penderia kelembapan. Ini LED. Ini servo. Servo ini sebagai wiper ya. Kita boleh siap ini projek dalam masa 10 minit ataupun lagi cepat. Ini penderia kelembapan, dia akan kesan air. Sekiranya jika ada air, sudah hujan, wiper akan dihidupkan. Projek ini boleh jalan tanpa handphone ya. Penderia kelembapan dekat mana-mana ya, untuk banjir, untuk siram tanaman, untuk wiper juga ya. Kita test sekali lagi. Nampak? Okey. So semasa ada air, wiper dihidupkan, ini LED dihidupkan. Semasa tak ada air, dia akan hentilah. Okey. Seperti nama dia lah, Mike Buster Fan. Okey. Dia cerita dia kalau sekarang benda ni digunakan dalam rumah sebagai penyedut haba dalam rumah. Dan bila nak on, kita akan petik dia lah. Mungkin siang ke malam ke apa ke. Dari situ dia dah tak orang kata guna tenaga tak bijak lah. Siang pun kita buka, kadang-kadang kita lupa tutup kan. Jadi setting dia untuk dia berfungsi pada waktu malam. Makna kata dia sensitif dengan gelap. Okey. Dia nak kata gelap sangat pun tak, dia macam tu. Kalau gelap terus lagilah dia jalan kan. Okey. Elemen lah, elemen elektronik yang di dalam kotak ni. Aplikasi elektronik dan ini aplikasi mekanikal lah. Kipas tu berfungsi, motor dia sebagai satu elemen utama untuk mekanikal lah, tenaga kinetik tu, gerakan tu. Saya nak tunjuk tempat makan ikan. Jadi bila kita guna pengatur cara ni, masalah kita lagi satu. Apabila kita mengenal pasti masalah, datang masalah. Dalam pun tak boleh selesai. Jadi sekarang ni, ikan dolphin okey, dia boleh lompat. Buka. Tengok nak, bila boleh nak. Ikan dolphin lompat. Masalah ikan gapi ni, dia boleh lompat tak? Tak boleh. Saya letak sensor ni diterbalikkan lah. Saya letak sensor ni terbalik. Ni para hayat kan? Faham tak? Ni limit water level. Okay? Sekarang ikan ni kita ajarkan. Kali ni kita ajar ikan tadika. Tadi saya nama ikan yang pergi di universiti, nama dia ikan dolphin. Ikan yang tak pergi mengaji ni kita panggil ikan tadika. Ikan ni akan lalu bawah sensor ya. Makanan dah buka dah. Betul tak? Dia tak lalu, makanan tutup. Dia lalu, makanan buka. Dia lalu, makanan tutup. Jadi kita kena ajak ikan sampai macam tu. Selain pada makanan ikan, kita nak buat makanan apa
kucing. Makanan kucing. Tapi jangan tebuk lubang besar ni. Tak tengok. Mu tebuk lubang besar ni. Makanan kucing. Tak keluar. Kucing pandai aja. Tak mau buat makanan kucing, kita buat tang lubang ni. Kawan-kawan nak tengok tang ni ya. Dia nak tengok macam mana saya buat ni. Buat dia senang ya. Yang ni servo. Buang dia punya coupling, tinggallah dia punya gear kan. Yang ni adalah pergerakan mekanikal. Okey? Ni pergerakan mekanikal. Kita dah ada dah mekanikal. Dalam projek aquaponik kita dah campur mekanikal. Yang duk pusing ni adalah pengatur carahan. Yang kita letak tadi pengatur carahan. Dia punya kecerahan dia lebih kurang 25% cahaya. Kita letak 120. Tak ya, item tu 120. Kita letak 220 tadi sampai kena tutup macam ni baru dia on, dia tak? Betul. Faham tak? Jadi pengatur carahan tu penting. Jadi kita pakai servo. Servo ni baik, selain daripada tu kita boleh buat makanan. Dah pandai dah ni. Makanan ayam. Anak ayam lalu bawah ni. Cik. Ni anak ayam dah biasa dah. Dia lalu bawah ni makanan jatuh. Lalu bawah ni. Dah. Dia akal tak ada tapi otak ada. Akal ada, otak ada. Akal tak ada. Akal tak ada, otak ada. Tapi dia ada perasaan. Dia ada perasaan? Kamu nak tahu dia perasaan Saya rumah saya ada cicak. Lagi saya reka alat cicak pula. Maka duk kerja reka kat kamu. Saya ada cicak di rumah saya. Cicak ni rupanya dia ada perasaan. Apa maksud dia perasaan? Ni tak ada dalam inventif pun cuma nak cerita kebetulan. Saya lalu ya, dia tengok muka saya lari. Maksud dia tahu dah. Kalau dia tak lari dia sakit. Maksud dia ada perasaan dia tak? Saya bagi kawan ni main. Nama apa? Amalina. Saya suka menambah nama orang. Amalina main rumah saya, cicak tengok-tengok. Dia kata Assalamualaikum. Ya, cuba Amalina ni pegang terlebih ya. Lari. Betul tak? Macam anjing lah kan. Kalau anjing tak gigit kita gigit anjing. Anjing mari kita buat nak ambil batu. Bukan ambil batu baru duduk tunduk. Dia menyekat dia lari. Sebab dia ada perasaan. Ni nak cerita ni balik. Ni tak cerita pasal lain Jadi alat apa? Asalnya alat pengajar ikan dah jadi alat bagi makan ayam. Dah bagi alat makan kucing. Dah bagi alat makan lembu. Tapi jangan buat besar susu. Perut lembu besar tuan ram. Kena buat alat makan tuan ram. Tidak? Alat makan apa yang kamu nak bela di rumah? Makan burung tak payah. Burung dia main duduk ni, dia batuk sendiri. Arnab. Arnab lalu ya bawah ni. Dia lalu ya. Ni terbalik kan. Lagi kamu kata lah Arnab nak kena lompat pula. Betul tak? Arnab dia akan kerti lompat. Kita letak sensor ni. Jangan letak corong ni. Saya nak letak dia ni ya. Arnab lalu ya. Terbalik. Okey Arnab lalu ya. Makanan jatuh. Arnab lalu makanan jatuh. Macam ni, tikui pula. Dia tak panggil tikui, dia panggil hamster. Jangan panggil tikui. Tikui ni, dia bawa di baling ni, banyak tikui. Bila dia kencing ya, kuman dia boleh membunuh orang. Betul. Betul ya? Okey, sekarang kita nak tengok proses dia. Proses dia, ada tin susu satu. Ambil yang ni, nama dia servo motor. Okay. Ambil mesin gerudi. Buat main kat saya. Okey, ni nama dia mesin gerudi. Baik. Mata dia bergantung kepada makanan. Okey. Di mana kita nak letak ni? Coupling ni nak duduk di mana? Kita letak di sini dulu. Okey. Saya tak main lah 2 kali kita tebuk ya tanda. Tanda macam ni. Budak-budak kecil pun boleh tanda. Tanda macam tu ya. Lepas tu tembak. Saya tak mau tembak, tak boleh berlubang. Ya, jadi bila berlubang kena tok servo 2. Servo A dengan servo B. Depa ada perasaan bergaduh. Bila bergaduh sama-sama coupling ni patah betul tak? Baik. Tebuk. Bila tebuk dah kena keluar jengui ni mana. Baik.
Saya nak tunjuk bagi kamu senang. Lepas tu saya tak payah ajak kamu dah. Yang ni yang nak duduk di atas ni. Lubang nombor 2 ni, nak letak lubang nombor 2. Katalah kamu letak position dia macam ni. Baik, kita letak dia macam ni. Nak tebuk lubang boleh tak ni? Tak boleh. Ni duduk di bawah, tak nampak, betul tak? Sebab lagi makanan jatuh tak ni, betul tak? Nampak tu? Di mana kita nak tebuk ni? Kita tebuk. Okey, kita tebuk sekarang ni. Kita letak dia macam ni. Baik, kita tanda di tin ni. Okey, tebuk tak ni. Bila kita keadaan dia tak buka, memang dia tutup tak lubang? Tutup kan? Bila kita buka, makanan jatuh tak? Jatuh. Bayangkan tak ni ada lubang. Faham tak? Jadi kamu buat makanan ikan, dia buat makanan kucing. Dia buat makanan hamster, dia ni buat makanan ayam. Kamu buat makanan lembu, dia buat makanan kucing. Dia buat makanan kambing, dia buat makanan apa ni? Burung. Mu buat makanan itik. Sama tak? Tak sama. Maka boleh dah buat macam tu. Mu fikir-fikirlah nak. Jadi kamu menghasilkan produk. Kipas ini dikendalikan, digerakkan dengan menggunakan sistem penggantung caraan. Yang dikatakan ia adalah sebuah yang dikatakan reka bentuk mekatronik sebab dia mempunyai sensor di mana sensor akan mengesan sesuatu objek. Apabila ia mengesan sesuatu objek, maka kipas ini akan berhenti. Ini yang dikatakan produk mekatronik. Baik, kita saksikan, iaitu apabila ada pergerakan di hadapan, sensor yang kita gunakan adalah kita gunakan sensor inframerah yang dikatakan juga sebagai sensor halangan. Bila ada halangan, di mana kipas akan berhenti secara automatik. Ini adalah hasil daripada analisis yang kita buat pada produk supaya produk ini boleh dijadikan sebagai produk reka bentuk mekatronik. Baik, jadi kita ubahkan kedudukan jarak, maka kipas akan on dan kita letakkan jarak, kipas akan off. Daripada analisis yang kita perhatikan, apa masalah pada kipas tersebut? Kipas tersebut ialah dia tidak ada pengandang. Baik, jika ia tidak ada pengandang, dia adalah masalah bagi kanak-kanak. Jadi oleh itu, maka untuk menyelesaikan masalah inventif yang terdapat pada produk kipas angin elektrik, maka kita hendaklah menghasilkan satu penghasilan supaya projek ini dapat menyelesaikan masalah, di mana masalahnya adalah mencederakan kanak-kanak. Jadi oleh itu kita akan buat bagaimana hendak buat penyambungan dan pemasangan pada kipas yang sedia ada supaya kipas tersebut boleh bergerak secara automatik. Jadi hari ini saya akan mengajak pelajar-pelajar mempelajari bagaimana kita nak menyambungkan satu produk yang dikatakan produk mekatronik. Produk mekatronik yang kita buat pada hari ini, saya akan kenali dia sebagai produk mekatronik. Apa itu produk mekatronik? Saya menggunakan kawalan. Itu alat kawalan jauh. Jika kita menggunakan alat kawalan jauh sebagai input untuk mengesan pada mikro pengawal, maka mikro pengawal pada output dia akan menggerakkan kipas. Seperti mana yang dinyatakan di dalam buku ataupun standard pembelajaran, iaitu 1.16, membuat penambahbaikan pada produk berdasarkan lakaran yang telah dipilih. Saya letakkan produk asalnya adalah produk mekatronik. Jadi produk mekatronik yang dikatakan produk mekatronik, ia digerakkan dengan menggunakan alat kawalan jauh. Sama juga seperti mana yang kita pelajari di dalam buku, iaitu buku tab tingkatan 3 berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh digerakkan dengan menggunakan alat kawalan. Apabila dia menggunakan alat kawalan, pada standard pembelajaran 1.16, di mana kamu dikehendaki membuat penambahbaikan pada produk berdasarkan lakaran yang dibuat. Jadi masalah yang kita hadapi ialah kipas ini akan membahayakan kanak-kanak ataupun orang dewasa. Contohnya apabila kita nak guna, kemungkinan pada waktu gelap kita tidak akan nampak sebuah kipas yang bergerak ataupun berfungsi, di mana ia akan membahayakan terutama pada orang dewasa.
Bagi kanak-kanak memang dia sangat membahaya sebab kanak-kanak dia menggemar kepada peralatan-peralatan yang boleh bergerak ataupun peralatan yang boleh mengeluarkan cahaya. Dengan ini, untuk menyelesaikan masalah, bahagian kipas yang kita akan buat daripada kipas alat kawal hijau, cadangan penambahbaikan kita akan gunakan inframerah ataupun peneria inframerah. Baik, pelajar boleh lihat iaitu penambahbaikan yang kita letakkan. Yang ini adalah inframerah. Apabila inframerah detects sesuatu benda yang menjadi halangan, maka lampu akan menyala menyebabkan kipas berhenti daripada berpusing. Jadi kita letakkan LED sebagai lampu menunjuk bahawa kipas bergerak. Sebab apa kita boleh katakan dia bergerak? Sebab lampu panduan telah berhenti. Baik, kamu boleh perhatikan apabila berlaku ada pergerakan yang boleh mengesan inframerah, lampu akan menyala dan kipas akan berhenti. Ini kita menunjukkan bahawa sekarang kipas dalam keadaan berhenti. Jika tidak ada halangan di mana lampu akan padam dan kipas akan berpusing. Ini adalah penambahbaikan yang kita buat. Justifikasi di mana penderia inframerah mengesan halangan pada jarak yang ditetapkan dan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal memberi arahan kepada motor supaya motor kipas boleh bergerak. Dengan ini adalah yang dikatakan penambahbaikan yang kita buat pada kipas yang sedia ada. Jadi kipas yang sedia ada yang dikatakan reka bentuk mekatronik, pada mulanya kita tidak meletakkan inframerah dan juga kita tidak meletakkan LED. Kamu juga boleh buat penambahbaikan seperti meletakkan LED. Apabila kita meletakkan LED, justifikasi yang dikatakan LED kita akan guna bersama peranti input iaitu FDR. FDR akan mengesan tahap pencahayaan yang ditetapkan dan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Maka mikro pengawal memberi arahan kepada LED supaya menyala apabila tahap pencahayaan berada di luar julap yang telah ditetapkan. Produk pengagih makanan ikan juga dikenali sebagai reka bentuk mekatronik. Apa yang dimaksudkan reka bentuk mekatronik? Kamu boleh perhatikan pengagih makanan ikan ini telah mengagihkan makanan. Terdapat dua aplikasi yang kita gunakan untuk menghasilkan produk ini. Salah satu daripadanya adalah aplikasi ataupun reka bentuk aquaponik dan lagi satu adalah reka bentuk mekatronik. Jadi kedua-dua produk ini iaitu daripada dua aplikasi akan menjadikan satu kepada penghasilan produk. Jadi juga boleh kita gunakan ataupun kita gantikan daripada reka bentuk mekatronik. Kita boleh letakkan paling mudah adalah reka bentuk elektronik. Untuk memudahkan kefahaman kamu yang dikatakan produk mekatronik di mana dia boleh berfungsi secara automatik. Kamu saksikan bagaimana makanan ikan ini disuplaikan kepada akuarium ataupun kepada ikan. Jadi dia berfungsi mengikut masa yang kita tetapkan. Jadi saya buat di sini adalah menggunakan masa yang paling singkat sebagai contoh. Dan juga secara ringkasnya juga boleh membantu pelajar untuk menghasilkan penghasilan produk. Di mana seperti mana saya nyatakan dia telah mengikut syarat iaitu mempunyai dua aplikasi. Jika kamu berminat, saya akan tunjuk langkah-langkah untuk menyediakan di mana yang dikatakan produk pengagih makanan ikan. Jadi sebelum kamu memulakan ataupun membuat ataupun menghasilkan produk ini bersama saya nanti, kamu perlu ada papan liter elektronik, sama ada kita gunakan Salad, Manecode ataupun Adriano. Yang kedua, pemegang bateri bagi 6 volt. Yang ketiga adalah punca bekalan bagi papan liter elektronik iaitu adapter. Yang keempat, tin. Dan yang kelima adalah servo motor. Yang keenam, saya letakkan LED sebagai berfungsi di mana apabila LED menyala, menunjukkan makanan ikan akan turun ke dalam akuarium. Bahan-bahan yang diperlukan iaitu tapak ataupun kayu untuk meletakkan perkakasan bagi pengagih makanan ikan ini. Perlu ada mata gerudi mengikut saiz yang kamu kendaki.
Juga diperlukan cordless ataupun gerudi elektrik dan bersama dengan penembuk lubang adalah cara paling mudah. Bahan dan juga peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan, yang mana yang disebut reka bentuk mekatronik, ataupun juga kita boleh jadikan dia sebagai penghasilan produk. Jadi untuk siri yang akan datang, kamu dikehendaki menyediakan bahan-bahan yang saya sebut tadi. Jadi supaya kita dapat menghasilkan satu produk baru bagi subjek RBT tingkatan 3. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar. Ini adalah satu ilmu yang kita akan kongsi bersama pelajar. Baik, saya akan tunjuk kamu ni adalah set peti kaki. Set peti kaki yang kita belajar pada tingkatan 1 dulu, dia bukan mekatronik. Boleh faham tak? Sebab apa kita kata dia bukan mekatronik? Sebab tak ada pengatur caraan. Sebab kita tak gunakan pengatur caraan. Dia hanya ada 2 sistem ya, masa kita belajar dalam tingkatan 1. Iaitu dia punya sistem apa? Mechanical. Yang dikatakan mechanical apa dia? Motor ini adalah motor ataupun pump. Kita nak tengok di sini ya. Yang kedua dia menggunakan sistem elektrik. Jadi dia ada 2 sistem. Cuma satu lagi dia tak ada. Di mana dia tak ada? Dia tidak ada, dia tak boleh bergerak secara automatik. Okey. Boleh faham tak? Bila dia tidak boleh bergerak secara automatik, sebenarnya dalam set peti kaki, dalam sistem peti kaki yang kita belajar dalam tingkatan 1 dulu, kita menggunakan switch untuk on off. Saya jadikan produk peti kaki adalah sebagai produk mekatronik. Boleh faham tak? Saya masukkan elektronik dan juga pengatur caraan. Jadi, apa pada tingkat yang pertama yang kita nak bincangkan? Yang pertama, saya menggunakan alat kawalan jauh. Sebab apa saya gunakan alat kawalan jauh? Sebab jika saya nak ke mana-mana, saya boleh minta kamu bantu untuk onkan pump saya pada waktu pagi ataupun waktu petang. Selesailah masalah saya. Saya jadikan produk ini adalah produk mekatronik adalah untuk menyelesaikan masalah benci sana. Baik, kita perhatikan. Sekarang pump ni digerakkan dengan menggunakan alat kawalan. Alat kawalan yang kita gunakan adalah sebagai handphone, sebagai remote control kita. Boleh faham tak tu? Maka dengan cara tak langsung kita katakan dia adalah sebagai produk mekatronik. Baik, Diana tolong off. Okey, nampak tak? Okey, jelas tak? Saya nak fahamkan kamu on, off. Adakah produk ini yang dikatakan sebagai produk mekatronik? Ya. Baik, kamu faham apa yang dikatakan sebagai produk mekatronik? Jadi, apa yang saya nak bincangkan sekarang ni, saya nak tanya kamu dengan masalah inventif. Baik, kita dah selesai masalah kan? Akan berlaku tak masalah ini? Apa masalah yang seterusnya? Jadi, masalah pertama, masalah kedua, kita nak pergi pada yang ketiga. Sekarang ni, apabila dia lembab, selesailah masalah kita boleh pergi ke mana-mana kan? Akan berlaku tak masalah selepas ini? Orang yang boleh memikir cara kreatif, dia akan fahamkan. Air ni, bila dia mengalir, dia akan habis tak sini? Baja dia habis tak? Baja habis tak? Habis. Apa akan berlaku jika baja habis? Ini adalah peranti input. Saya gunakan peranti yang kedua iaitu alat pengesan suhu. Alat pengesan suhu bila ada nyalaan api, dia akan mengesan dan memberi isyarat kepada mikro pengawal. Mikro pengawal akan menghantar isyarat pada output. Kita lihat. Baik, saya nyalakan. Jadi menyebabkan kita gunakan thermistor untuk mengesan haba. Bila adanya haba, siren akan berbunyi. Jadi ini akan digunakan untuk menyelamatkan apa yang dikatakan mencegah sebelum kebakaran. Yang ini adalah peranti yang ketiga yang digunakan untuk mengesan LPG ataupun kebocoran gas. Sebagai contoh saya gunakan gas. Jadi saya tekan gas. Apabila ada gas, jadi kebocoran ini menyebabkan punca utama berlakunya kebakaran. Yang menyebabkan grease yang terdapat pada dapur. Apabila kita tuang minyak yang berlebihan, minyak akan melekit di sini.
lama kelamaan grease akan lekatkan pada benda ni. Grease akan lekat pada bahagian bawah ni. Ini adalah bahagian yang puncanya kebakaran. Bila haba mengesan minyak, dia akan mengeluarkan api. Sebab bahagian-bahagian bawah ni adalah dibuat daripada getah. Dan bahagian bawah ni juga ada pipe yang dinamakan pipe saluran gas. Kita perlu adakan alat mengesan kebakaran. Ini adalah tempat yang letak kantung LPG ataupun gas. Jadi apabila berlakunya kebocoran di sini, kesan kebakaran, jika terdapat kebocoran gas ataupun LPG, jadi saya uji di sini, maka siren akan bunyi bila berlaku. Ini adalah satu alat untuk mengesan kebocoran gas. Jika berlakunya kebocoran api, ya, seperti mana dimaklumkan tadi, api dia akan menyala bila ada kesan haba disebabkan oleh grease yang terdapat pada dapur. Jadi apabila berlaku kebocoran gas di dalam rumah, kita ada relay untuk menghidupkan blower. Jika berlaku kebakaran kecil, apabila saya panaskan sensor peka suhu, saya bagikan haba pada thermistor. Saya namakan produk ini adalah produk Intelligent Smart Kitchen. Boleh berlakunya punca kebakaran. Jadi alat kita sesuai sangat. Sebab dia adalah mesra pengguna dan juga mesra alam. Dia tidak menggunakan bahan bakar yang boleh memusnahkan alam sekitar. Saya harap kepada anda yang menyaksikan video YouTube ini dapat memberi sokongan yang padu. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share. A revolution in me. I feel there's something moving in me. A revolution. You start a revolution. To the strike of a match, to the bomb, blowing me up. A revolution. I can feel your attack taking on all of your love.